Assalamualaikum, nama saya Nur Isyirah binti Azman. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Pendidikan merupakan satu aspek penting dalam setiap individu kanak-kanak, bermula daripada peringkat awal hingga dewasa lagi. Di dalam setiap negara mereka mempunyai model pendidikan mereka tersendiri. Di Malaysia, pendidikan awal kanak-kanak telah diwujudkan dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan, iaitu merupakan KSPK bagi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun dan permata negara bagi kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun. KSPK bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kanak-kanak juga melalui persekitaran pembelajaran yang selamat serta menyuburkan keyakinan mereka melalui aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Selain itu, hal ini dapat menyediakan murid agar mereka berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran bagi kelangsungan pembelajaran serta dapat meneroka ilmu baru secara formal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Felina Elisa binti Sahrizal dan nombor matrik saya ialah 3232011961. Teori asas dan prinsip Malaysia yang pertama ialah standard prasekolah yang menyediakan peluang kepada murid yang berumur dari 4 hingga 6 tahun. Dan yang kedua pula ialah berkomunikasi dengan baik yang menggunakan bahasa Melayu, English, Cina ataupun Tamil. Dan yang terakhir sekali ialah mendorong pembelajaran yang melibatkan kerjasama dan interaksi secara sosial. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang KSPK iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Okey, seperti yang kita tahu, pendidikan kurikulum di Malaysia telah diperkenalkan dalam buku KSPK ini. KSPK ini juga merupakan wadah utama dan menjadi panduan kepada guru dalam mendidik, dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak. Walau bagaimanapun, KSPK ini juga telah digubal berdasarkan prinsip yang bersesuaian dengan perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Kandungan KSPK ini berasaskan 6 tunjang utama. Yang pertama ialah tunjang komunikasi. Dalam tunjang ini, kanak-kanak akan menguasai kemahiran membaca, menulis, mendengar serta bertutur. Seterusnya tunjang yang kedua ialah tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Di dalam tunjang ini, ia akan memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang ini juga mengandungi disiplin, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Seterusnya ialah tunjang keterampilan diri. Dalam tunjang ini, guru akan memberi penekanan kepada murid-murid agar mereka dapat mengenali dan mengurus sosio emosi mereka serta pembinaan berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Selain itu juga, tunjang yang ketiga ialah tunjang yang keempat adalah tunjang perkembangan fizikal dan estetika yang menegaskan pendidikan jasmani dan kesihatan bagi kesejahteraan diri mereka, kreativiti, bakat dan daya imajinasi seseorang murid itu. Tunjang yang kelima pula ialah tunjang sains dan teknologi. Dalam tunjang ini, murid akan mengetahui kemahiran sains, sikap saintifik serta kemahiran matematik. Yang terakhir pula ialah tunjang kemanusiaan. Di dalam tunjang kemanusiaan ini, murid akan diberi penegasan ilmu serta amalan kemasyarakatan dan alam sekitar setempat serta semangat patriotisme dan perpaduan dalam diri murid. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut iaitu tentang kekuatan KSPK di Malaysia. KSPK ini diwujudkan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan saling berkait antara satu sama lain bagi kanak-kanak yang merangkumi pelbagai subjek dan kemahiran. Hal ini termasuklah kemahiran bahasa dan literasi matematik, sains, sosial dan pembangunan fizikal, seni kreatif dan pembangunan sosial dan emosi. Selain itu, KSPK mampu mengasah kemahiran berfikir kanak-kanak agar mereka mampu menyelesaikan masalah yang sukar dengan yakin. Kanak-kanak mempunyai perasaan ingin tahu mengenai sesuatu perkara justru merangsang minda mereka berfikir untuk mengetahui sesuatu secara lebih. Melalui bimbingan guru juga, murid mampu berfikir secara kreatif dan dapat meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari segi kognitif. Di samping itu, KSPK prasekolah memperkeupayaan untuk menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak pada masa hadapan, seiring dengan keperluan modal insan masa depan. Dengan menyediakan pendekatan pembelajaran yang struktur dan konsisten, kurikulum ini membantu memastikan bahawa kanak-kanak membangunkan pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang berguna sepanjang hidup mereka. Seterusnya, KSPK prasekolah membantu menyemai nilai kasih sayang terhadap pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak dengan menjadikan pembelajaran yang menyeronokkan, menarik dan interaktif. Melalui aktiviti bermain, kanak-kanak digalakkan untuk meneroka dan mengambil risiko membangunkan kreativiti dan kemahiran penyelesaian masalah mereka.
KSPK prasekolah memfokuskan kepada pembangunan sosial dan emosi. Hal ini menyediakan peluang bagi kanak-kanak untuk berinteraksi dengan rakan sebaya, membina hubungan positif dan membangunkan keyakinan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ainur Aliana Jihan Tizalan dari K58 Grup 5. Hari ini saya akan membentangkan tentang kelemahan KSPK Malaysia. Terdapat juga beberapa kelemahan dalam kandungan KSPK ini, iaitu pada aspek mewujudkan kemahiran abad ke-21. Murid mungkin dapat mengetahuinya, tetapi murid sukar untuk memahaminya dan mengaplikasikannya. Dalam kehidupan harian mereka, ini kerana otak setiap murid adalah tidak sama. Terdapat murid yang mempunyai kepintaran yang luar biasa, iaitu mempunyai strategi berfikir, tetapi terdapat juga murid yang tidak mempunyai kemahiran berfikir secara kreatif. Kekurangan seterusnya ialah kanak-kanak yang masih tidak faham kelemahan diri. Oleh itu, mereka tidak mampu memperbaikinya. Kemungkinan terdapat sesetengah kanak-kanak sukar memberi fokus dalam persekitaran. Selain itu, kanak-kanak juga dinilai mengikut peperiksaan. Ini kerana catatan penilaian yang banyak perlu dilakukan oleh guru untuk menilai tahap pembelajaran kanak-kanak. Tambahan pula, sesetengah guru tidak memahami kehendak KSPK. Ini, pentadbiran harus dijalankan secara menyeluruh merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap yang terdapat dalam KSPK. Pentadbiran secara menyeluruh merangkumi semua tunjang yang terdapat dalam KSPK, termasuklah penerapan nilai, pembentukan sikap, penguasaan kemahiran, status kecergasan, status kesihatan dan kesediaan sosial. Aktiviti kurikulum dan ekstra kurikulum tidak harus ditafsir berdasarkan pencapaian sahaja, kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti secara berdikari. Akhir sekali, KSPK juga kurang memberi pendarahan aktiviti yang berbentuk bersosialisasi untuk melatih jiwa kanak-kanak agar mudah berdikari dan senang bersosial dengan rakan-rakan yang lain. Hanya mementingkan penekanan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kehebat, dan cara menyelesaikan masalah serta berfikiran kreatif dan rasional juga melatih keyakinan dalam diri murid-murid. Di Jepun. Okey, seperti yang kita tahu, negara Jepun merupakan negara yang maju dalam pelbagai aspek, termasuk juga di dalam sistem pendidikan mereka. Negara Jepun merupakan antara negara di tangga ke-20 yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Jepun ini juga bertujuan untuk mengembangkan kepribadian seorang diri murid secara lengkap serta berupaya keras untuk menjadi manusia yang sihat mental dan fizikal, serta ia merupakan kunci ekonomi dan ketenteraan dalam negara mereka. Pendidikan di Jepun ini juga terbahagi kepada 4 peringkat utama, iaitu peringkat sekolah rendah yang merupakan tempoh selama 6 tahun, kedua sekolah menengah rendah 3 tahun, peringkat sekolah menengah tinggi 3 tahun, dan terakhir sekali adalah universiti yang bertempoh 4 tahun. Pendidikan di Jepun ini juga adalah wajib bagi setiap individu kanak-kanak yang berumur antara 6 sehingga 15 tahun. Pelajaran pendidikan ini akan diberikan secara percuma kepada mereka. 10 tahun pendidikan wajib ini meliputi 6 tahun sekolah rendah, 3 tahun sekolah menengah bawah. Seterusnya, kaedah pengajaran yang digunakan di dalam sistem pendidikan Jepun ini adalah penjelasan dan soal jawab bersama dengan guru. Seterusnya, mereka juga akan melakukan perbincangan sesama murid dan membuat penerokan oleh mereka sendiri menggunakan alat pembelajaran yang disediakan, seperti teknologi maklumat ataupun buku panduan mereka. Seterusnya, murid juga akan diberi penjelasan oleh guru dan melakukan perbincangan sesama sendiri. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan di Jepun juga akan digubal berdasarkan sistem pendidikan di negara barat. Pendidikan di Jepun juga banyak dalam menerapkan nilai murni dan nilai moral dalam diri setiap individu untuk membentuk sasial diri murid yang lebih bertanggungjawab serta lebih efektif. Dan ini ialah teori dan prinsip bagi Jepun pula. Yang pertama ialah kurikulum Jepun memiliki pendekatan yang unik, iaitu sistem pendidikan Jepun Kyoiku Chokusetsu atau lebih dikenali sebagai pendidikan langsung. Dan yang kedua ialah teori-teori Jepun mencerminkan lebih kepada pendidikan yang nilai-nilai sosial ataupun moral dan pembelajaran yang berstruktur. Hai, nama saya Muzatul Izzah Zulaika binti Muhammad Zuhairi dan nombor matrik saya adalah 322011 641. So, hasil daripada kajian kami telah memilih pendekatan di Malaysia kerana sistem pendekatan di Malaysia lebih berstruktur dan lebih berkomitmen.
Mengapa? Berdasarkan pendidikan ini juga, ia dapat menjadikan pembelajaran menjadi semakin berkualiti. So, seterusnya adalah cadangan yang kedua. Ia menjadikan pembelajaran menyeronokkan, menarik dan interaktif. Adanya cadangan ini, kanak-kanak akan fokus pada pembangunan sosial dan emosi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kekuatan kurikulum Jepun. Kekuatan kurikulum Jepun pula mereka menekankan kepada amalan hidup dan rutin harian yang diperlukan dan bekerja secara bebas. Selain itu, kanak-kanak juga lebih diajar untuk berdikari sendiri mengikut tahap perkembangan mereka. Hal ini juga membolehkan kanak-kanak pandai untuk berdikari sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Kurikulum Jepun juga menekankan perkembangan intelek dan emosi atau sosial secara menyeluruh terhadap pembelajaran kanak-kanak. Hal ini kerana Kyoiku bertujuan untuk melahirkan kanak-kanak yang berdaya tahan menghadapi cabaran dari aspek fizikal dan mental dan membina daya intelektual dan mengasah potensi semula jadi kanak-kanak sejak peringkat awal perkembangan. Kanak-kanak juga boleh mengawal dan mengurus emosi mereka sendiri dengan baik. Selain itu, kurikulum Kyoiku juga tidak terlalu menekankan pendidikan literasi dan numerasi, tetapi menekankan daya saing yang diterapkan melalui aktiviti bermain secara berkumpulan atau berpasangan dipercayai merupakan asas kestabilan emosi kanak-kanak di prasekolah. Hal ini akan membolehkan kanak-kanak akan merasa tersaing dan akan melakukan yang terbaik untuk menjadi diri terbaik yang terbaik. Hal ini juga bertujuan kanak-kanak akan merasai pengalaman pembelajaran yang positif dan kanak-kanak akan merasa selesa untuk belajar bersama. Dari segi kelemahan pula, kurikulum Kyoiku Jepun juga mempunyai beberapa kelemahan seperti tumpuan yang terlalu kuat pada aspek akademik. Sebagai contoh, guru membuat penilaian peperiksaan kepada kanak-kanak dan hal ini menyebabkan kanak-kanak tidak berasa bersemangat untuk melakukan aktiviti pembelajaran. Tumpuan yang kuat kepada peperiksaan disebabkan oleh tekanan dalam sistem pendidikan yang menekankan pencapaian akademik. Kanak-kanak tidak dapat belajar dengan selesa dan ini akan membuatkan kanak-kanak memberontak dan tidak mendengar kata. Selain itu juga, kurang penekanan terhadap kemahiran sosial dan kreativiti kanak-kanak disebabkan oleh fokus guru yang kuat kepada pencapaian akademik dan ujian peperiksaan. Kemahiran sosial mungkin kurang ditekankan kerana perhatian utama tertumpu kepada aspek akademik. Perkembangan kemahiran interpersonal, kepimpinan dan kerjasama selalunya tidak mendapat perhatian yang mencukupi dalam konteks kurikulum formal. Ini mungkin menyebabkan kanak-kanak kurang bersedia untuk menghadapi cabaran dari masyarakat dan kehidupan sosial selepas meninggalkan sekolah mereka. Hal ini juga kanak-kanak tidak dapat mengembangkan potensi kemahiran yang mereka sedia ada. Tidak kurang juga terdapat persaingan yang kuat terhadap kanak-kanak yang sangat kompetitif. Isu tekanan yang dialami oleh kanak-kanak disebabkan persaingan sengit yang melampau. Kebanyakan kanak-kanak di Jepun memberikan tugasan penuh kepada tugasan dan kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru mereka. Selain itu, mereka turut menghadiri kelas tambahan di luar waktu persekolahan bagi memastikan mereka dapat menguasai mata pelajaran yang dipelajari dan menjadi lebih faham. Kanak-kanak juga akan merasa tertekan dengan menghadiri kelas tambahan dan pergi ke sekolah dan ini juga akan menyebabkan kanak-kanak tidak bersemangat untuk belajar dan pergi ke sekolah. So, kesimpulannya adalah setiap pendidik yang diberikan kepada kanak-kanak di Malaysia maupun luar negara banyak memberikan kesan yang positif kepada kanak-kanak. Kanak-kanak tersebut, guru memainkan peranan penting juga kepada kanak-kanak dalam mencapai perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dari aspek kognitif, bahasa, fizikal, sosial dan emosi yang optimum. Begitu juga dalam mencapai perkembangan kanak-kanak mengikut urutan standard serta perkembangan kanak-kanak mengikut urutan yang berbeza-beza. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.